Kita masih lagi bincangkan ayat 30 hingga 33 dari surah Sa'd. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam 4 ayat ini, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa wahabna li Daud Sulaiman, ni'mal 'abdu innahu awwab. إذ عرض عليه بالعشي صافنات الجياد فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب ردوها علي فتفق مسحا بالسوق والأعناق. صدق الله العظيم. Dan kepada Daud kami kurniakan anak bernama Sulaiman. Dialah sebaik-baik hamba. Sungguh dia sangat taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingatlah satu petang dipertunjukkan kepadanya kuda-kuda yang jinak tetapi sangat cepat larinya. Maka dia berkata, sesungguhnya aku menyukai segala yang baik, iaitu kuda yang buat aku ingat akan kebesaran Tuhanku sampai matahari terbenam. Bawalah semua kuda itu kembali kepadaku. Lalu ia mengusap-ngusap kaki dan leher kuda itu. Ini adalah tafsiran yang saya pilih ataupun terjemahan dari Tafsir Al-Aisar, pustaka Darussunnah yang menerbitkan ini, menterjemahkan daripada karya asal yang ditulis oleh Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi, seorang ulama yang masih hidup pada ini, yang mengajar di Masjid Haram. Kalau ada peluang kita pergi menjalankan haji ataupun umrah, kita boleh hadir sama dengan kuliah yang diadakan. Ada perbezaan dengan Sahih Tafsir Ibn Katsir yang mana kita telah lihat pada kuliah yang lalu, bahawa ayat yang terakhir ini terjemahkan rudduha alayya fatafika masham bisuqi wal a'naq. Bawalah semua kuda itu kepadaku, kata Nabi Sulaiman, lalu ia potong kaki dan leher kuda tersebut. Dalam kuliah terdahulu kita telah bincangkan bahawa Nabi Daud dikurniakan Allah anak yang bernama Sulaiman. Dan suatu hari seperti disebut oleh Imam Ibn Abi Hatim dalam tafsirnya, Nabi Daud bertanya kepada anaknya, lamma wahaba Allah Ta'ala li Daud Sulaiman, qala lahu ya bunayya ma ahsan. Nabi Daud ni berbincang dengan anaknya, bertanya kepada anaknya. Kemesraan terletak pada komunikasi yang efisien di antara seorang ayah dengan anak lelaki. Jangan biar anak lelaki ni dididik oleh ibu. Sebaik-baik pendidik untuk anak lelaki adalah ayah. Ada pendengar ini muliakan Allah sekalian. Kita pernah bincangkan sebelum ini sedikit tafsiran berkaitan dengan ayat-ayat berkaitan dengan zina. Wala taqrabu zina, jangan kamu mendekati zina, kerana ia satu perbuatan yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Perkara yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, bawa kepada banyak kehancuran. Maka kita disarankan untuk mendoakan untuk anak-anak lelaki. Doa Nabi SAW untuk sahabat yang kerap melakukan zina selepas dinasihati itu, Allahumma tahhir qalbahu wa ahsin farjahu waghfir lahu. Allahumma tahhir qalbahu wa ahsin farjahu waghfir lahu. Allahumma tahhir qalbahu, ya Allah bersihkan hatinya, wa ahsin farjahu, dan peliharalah kemaluannya, waghfir lahu, ampunkan baginya. Letak tangan kita di atas dada anak lelaki, bacakan begitu. Ibu, letakkan tangan ibu ke atas dada anak perempuan, bacakan Allahumma tahhir qalbaha wa ahsin farjaha waghfir laha, dan berkomunikasilah dengan mesra dengan anak-anak ini. Ini telah diuraikan dalam kuliah tafsir melibatkan surah Luqman yang lalu. Boleh kita perolehi tafsir ini daripada website IQ sebagai contohnya. Saya pendengar ini mulia Allah sekalian, tujuan kita mengamalkan doa seperti ini nak mengikut sunnah Nabi Muhammad SAW, agar anak itu dipelihara daripada melakukan, terlibat dalam perkara-perkara yang haram, perkara fahisyah. Anak-anak ni mesti dibimbing, didekati. Metodologi pendidikan berbeza, daripada kecil sampai usia 7 tahun, daripada 7 tahun, 8 tahun, baru 15 tahun, dan 16 tahun bawa ke peringkat dewasa lain. Wasahibhum sab'an, kawanlah dengan dia. Wala'ibhum sab'an, bermainlah dengan dia. Lain, ini semua lain. Ada saya pernah sekian, saya mulakan dalam kitab yang bertajuk Anakku Hebat, Anakku Saleh. Buku yang terbitkan ini, Anakku Hebat, Anakku Saleh, mendedahkan kepada kita prinsip pendidikan Islam yang saya petik banyakannya daripada kitab Tarbiyatul Aulad Islam oleh Syekh Dr. Abdullah Nasir Ulwan. Maklumlah kita tak mampu nak baca buku yang tebal ni. Alhamdulillah saya ringkaskan sebagai bantuan anak-anak murid daripada Universiti Islam Antarabangsa. Boleh kita gunakan di mana yang baik, bagaimana pendidikan itu berlaku, komunikasi yang baik antara seorang ayah, tanda caring kepada anak-anak itu harus berlaku bagaimana, quality time yang dimaksudkan bagaimana. Jadi kita kembali kepada kisah Nabi Daud, pendidik anaknya Sulaiman. Dia bertanya kepada Sulaiman, ma ahsan, apakah yang paling baik wahai anakku?
jawapan anak ini sakinatullah wal iman. Perkara yang paling baiklah ketenangan yang Allah berikan dan keimanan. Lalu Nabi Daud bertanya lagi kepada anaknya, "Fama akbah?" Apa perkara yang paling buruk pula? Jawapannya kufrun ba'da iman. Jawapan budak kecil ini, iaitu Nabi Sulaiman, kekafiran selepas mendapat iman. Nabi Daud tanya lagi kepada anaknya, "Fama ahla?" Apa perkara yang paling manis? Jawapan anak ini, "Rauhullah baina ibadih." Rauh maknanya rahmah. Rahmat Allah SWT di antara hamba-hamba ni. Daripada ramai-ramai kita yang mendapat lebih. Ini satu perkara yang paling manis. Lalu Nabi Daud tanya lagi kepadanya, "Fama abrad?" Apakah perkara yang paling sejuk dan dingin? Jawapannya, "Afullah anin nas wa afun nasi ba'duhum an ba'd." Perkara yang paling hebat, yang paling menyeronokkan, umpama air yang dingin diminum di tengah hari yang panas, itu adalah keampunan Allah. Begitu juga keampunan manusia satu sama yang lain. Nabi Daud dengar jawapan anaknya yang hebat ini. Jawapan Nabi Daud, "Fa'anta nabiyyun." Wahai anakku, sungguhnya engkau ni bakal mewarisi kenabian nampaknya. Engkau bukan saja akan mewarisi kerajaan yang besar ini, malahan engkau juga akan menjadi seorang Nabi. Ini hebatnya, kita harus belajar berfikir bagaimana pola berfikir orang-orang yang hebat ni agak ni masalah. Kita orang Islam yang amat ketinggalan. Kita lihat dalam pendedahan majalah Forbes yang terbaru. Dalam anniversary punya isu, 50 tahun, menunjukkan bahawa ada 50 company yang hebat dalam dunia ini. Malahnya company orang Islam ada berapa sahaja. Dan kebanyakannya pula adalah warisan daripada kekayaan negara, bukan daripada inisiatif orang yang invent, orang yang terkenal dengan invention, tidak. Dan pendengar ini mendekat akhiran, cuma ada beberapa sahaja yang menarik. Antaranya seperti yang ditulis dalam majalah Forbes ni, seorang CEO kepada satu company teknologi IT yang terkemuka, namanya Muhammad Najib Ghawri. Najib Ghawri ni seorang orang Islam yang berasal dari Pakistan, membuat syarikat engineering software. Kita kena belajarlah agaknya bagaimana nak mewarisi ilmu seperti ini. Selain adalah Ratan Tata, syarikat Tata India itu yang besar, syarikat engineering yang hebat, membina konglomerat yang hebat, yang membina lori, transport, kereta dan sebagainya. Orang Islam kena belajarlah idea untuk cemerlang ini sebenarnya. Supaya bumi ini diwarisi oleh mereka. Kena invent, bukan duduk dalam bidang-bidang yang tinggi sekuritinya saja. Kena mengambil risiko untuk jadi orang lebih maju. Kita kena belajar gaya fikir orang-orang yang hebat dalam dunia pada hari ini. Daripada 50 company disenaraikan, hanya berapa saja yang dimiliki oleh orang Islam. Yang lain semua je oleh orang bukan Islam. Itu pun orang Islam punya pun, kebanyakannya adalah bantuan daripada pihak-pihak tertentu saja. Tidak melibatkan idea asal. Kalau ada pun dalam bidang perbankan, dalam bidang yang memang secure, memang duit itu milik orang lain. Bukannya dalam bidang mereka ni mencipta sendiri berani maju. Tidak. Ini menarik untuk kita perhatikan lebih lanjut bagaimana anugerah Allah SWT kepada Nabi Sulaiman. Anugerah kepada Nabi Daud dan kepada anaknya Nabi Sulaiman. Dalam ayat yang lalu kita telah bincangkan. Faqala ini ahbabtu hubban khairi am dzikr rabbi hatta tawarat bil hijab. Nabi Sulaiman ini dilalaikan daripada sembahyang asar, terlupa, bukan dia mengabaikan terus, tapi dia terlupa. Ini adalah tafsir yang terpilih seperti yang ditarjihkan oleh Syekh Safiur Rahman Al-Mubarakpuri dalam Sahih Tafsir Ibn Katsir, dan perkara ini juga dapat kita lihat dalam ulama-ulama yang terdahulu, contohnya Ibn Atiyah dalam Tafsir Al-Muharrar Al-Wajiz. Demikian juga disebut oleh Imam Qurtubi dalam kitabnya Al-Jami' li Ahkamil Quran. Terlambat bukan erti terlalai terus. Dalam peristiwa Perang Khandaq pun kita lihat Nabi Muhammad SAW pun, kerana sibuk perangan itu, Nabi sembahyang asar agak lambat, masuk waktu maghrib. Kemudian Allah mengisahkan perkataan Nabi Sulaiman ini, "Rudduha alayya fatafika mashan bisuki wal a'naq." Bawalah semua kuda itu kembali padaku, lalu dipotong kaki dan leher kuda itu. Ali bin Abi Talha memberikan komentar kepada penggal ayat ini. Nabi Sulaiman mengusap bulu tengkuk dan bahagian lutut kuda itu kerana menyukainya. Ibn Yarim memilih pendapat ini kerana dia memberikan alasan tidak mungkin Nabi Sulaiman menyiksa haiwan dengan memutuskan urat lutut ataupun lehernya, merosakkan sebahagian daripada hartanya tanpa sebab. Itu pembaziran namanya, kata Ibn Jarir.
Ia terlena daripada salat kerana memandang kuda itu, sibuk dengan kuda, sedangkan kuda-kuda itu tidak berdosa. Pendapat yang dikatakan oleh Ibn Jarir ini, saudara, memerlukan kepada penelitian. Sebab dalam syariat Nabi Sulaiman pada waktu itu diperbolehkan melakukan tindakan seperti ini. Orang-orang sebelum kita syariatnya berbeza daripada syariat kita. Apalagi jika Nabi Sulaiman ini terbayangkan kekuasaan Allah SWT, kemurkaan Allah kerana Nabi Sulaiman terlambat sembahyang asar, disibukkan oleh harta dunia itu. Ini telah kita bincangkan kaitannya dengan apa yang berlaku dengan Abu Talha. Telah mewakafkan harta yang paling disayangi itu, kebunnya itu, kerana terlupa bilangan rakaat waktu disenang salat dalam kebun tersebut. Kerana disebut oleh Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin dalam bab Tazkiyatun Nufus, marhalah-marhalahnya, teknik-tekniknya, perjalanannya, tingkatan-tingkatannya yang berakhir dengan mujahadah itu, dan seluruhnya ada muhasabah, ada mu'akabah. Begitu juga disebut oleh Ibn Jauzi dalam kitabnya Talbis Iblis. Jadi Nabi Sulaiman menginfakkan harta di jalan Allah Subhanahu wa taala. Allah telah menggantikan untuk Nabi Sulaiman satu yang lebih baik, iaitu angin yang berhembus sesuai dengan perintahnya, datang apabila dia mahu. Perjalanan di waktu pagi sama dengan perjalanan sebulan. Perjalanan pada waktu petang sama dengan perjalanan sebulan. Angin lebih cepat daripada kuda yang banyak yang dimiliki, yang tegap dan kuat sebelum ini yang telah kita kisahkan. Dengan sebab itu saya dengar ini mulia Allah sekalian, Imam Ahmad meriwayatkan satu hadis dari Qatadah dan Abu Dahma dalam perjalanan mereka untuk melaksanakan ibadah haji di Baitullah. Keduanya berkata, kami datang kepada seorang lelaki Badui. Lalu orang Badui itu berkata kepada kami, wahai Rasulullah SAW, ajarkanlah kepadaku apa yang Allah ajar kepadamu. Ni orang ni berkata kepada Nabi SAW dalam perjalanan disaksikan oleh Abu Dahma. Lalu Nabi SAW telah pun bersabda kepada lelaki Badui ini, innaka la tad'u syai'an ittiqa Allah Ta'ala illa a'taka Allahu khairan minha. Innaka la tad'u syai'an ittiqa Allah illa a'taka Allahu khairan minhu. Saudara, kamu tidak akan meninggalkan satu perkara itu kerana takutkan Allah, melainkan dengan sebab kamu meninggalkan perkara itu, kamu akan dapat perkara yang lebih baik daripadanya. Dengar baik, saya dengar ini mereka Allah, ya. Kita dalam hidup pada ini mencari rezeki yang haram. Tujuannya apa? Supaya kita jadi kaya. Tapi bila kita ingat, neraka Allah SWT ni bukan mainan. Kullu lahmin nabata min haram fannaru awla bih. Dalam hadis sahih, setiap daging yang tumbuh daripada rezeki haram, maka api akan bakarnya. Jangan saudara terkejut, saudara, satu hari ayat 1000 tahun di dunia. Kita terbayang benda ni, kita pun tak apalah. Tak ada benda ni pun tak ada mengapanya. Kaya tidak menambah kebaikan, sekiranya tiada keberkatan dan kelebihan Allah padanya. Tinggalkanlah perkara haram, nescaya Allah akan gantikan untukmu satu yang lebih baik daripada itu. Kamu lihat orang mengamalkan rasuah dan jadi kaya raya. Kamu tinggalkan rasuah kerana takutkan Allah. Allah akan ganti satu untuk kamu yang lebih baik daripadanya, dan itu adalah pasti. Saya dengar ini mulia Allah sekalian. Itu janji daripada Allah Subhanahu wa taala seperti yang berlaku kepada Nabi Sulaiman di sini. Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya angin yang akan kita lihat pada ayat 36. Fasakharna lahu riyah tajri bi amri rukha'an haythu asab. Kemudian kami tundukkan kepada Nabi Sulaiman ini angin yang berhembus dengan baik menurut ke mana sahaja yang dikehendaki olehnya. Kita akan lihat bagaimana angin ini peranannya kepada Nabi Sulaiman. Termasuklah pada satu hari seorang takut kepada malaikat Israel yang turut serta dalam jamuan diadakan Nabi Sulaiman, memerintahkan minta kepada Nabi Sulaiman supaya angin itu bawa dia pergi ke India. InsyaAllah kita akan ceritakan perkara seperti ini, kaitannya, kehebatan diberikan Allah kepada Nabi Sulaiman, dan akan saya ulas apa yang disebut oleh Ustaz Umar Muhammad Nur Hafizahullah dalam majalah Solusi tentang satu anugerah Allah kepada Nabi Muhammad SAW yang Nabi tangguhkan ke akhirat, yang namanya Syafa'atul Uzma. Sedangkan kelebihan-kelebihan itu telah pun dikurniakan oleh Allah kepada Nabi-Nabi yang lain sewaktu mereka hidup di dunia. Nabi Muhammad sengaja menangguhkannya ke akhirat untuk memberi syafaat kepada umat baginda SAW kerana rahmah, kerana sayangnya Nabi kepada kita semua. InsyaAllah kita akan lihat perkara ini dan kuliah akan datang. Allahu alam wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa